Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kepada pelajar, untuk kali ini pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 118 hingga muka surat 125. Kepada pelajar, hari ini saya akan menerangkan iaitu bab 2.5 iaitu bab reka bentuk aquaponik. Apakah yang dimasukkan dengan reka bentuk aquaponik? Di mana pada akhir bab ini pelajar boleh menyatakan maksud, menyatakan kelebihan, mengenal pasti komponen sistem aquaponik, melakar reka bentuk baru sistem aquaponik, membina model reka bentuk baru sistem aquaponik, menganalisis lakaran reka bentuk, menilai model reka bentuk baru dan juga mencadangkan penambahbaikan reka bentuk sistem aquaponik. Baiklah. Yang pertama, apakah yang dimasukkan dengan aquaponik? Jadi bila kita sebut sahaja tentang aquaponik, dia melibatkan dua perkataan. Yang pertama ialah aqua. Aqua bermaksud ialah hidupan air, aqua. Manakala ponik bermaksud tumbuhan. Di mana aquaponik bermaksud ialah satu teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture iaitu ternakan ikan dengan aktiviti hidroponik iaitu tanaman tanpa medium tanah dalam satu pusingan air. Maksudnya aquaponik itu melibatkan dua aktiviti iaitu aktiviti ternak ikan dan aktiviti menanam tanpa menggunakan tanah dalam satu pusingan air. Antara tanaman dan juga ternakan ikan yang sesuai untuk sistem aquaponik ialah kebanyakannya ialah ikan air tawar. Setakat ni tak ada lagi orang buat aquaponik ikan air laut. Setakat ni ikan air tawar lah kebiasaannya. Manakala tanaman yang sesuai untuk aktiviti aquaponik ialah tanaman sayuran. Okey, kebanyakannya ialah sayuran jenis daun lah. Contohnya bayam, kangkung, sawi, kailan. Maksudnya kalau cili, terung iaitu sayuran jenis buah, biasanya kita menggunakan kaedah sistem fertigasi. Itu kita dah belajar masa topik tingkatan 1 yang lepas. Okey. Apakah tujuan aquaponik? Tujuan yang pertama ialah untuk mengekalkan kualiti air. Yang kedua ialah mengurangkan kadar amonia, di mana amonia ini datangnya daripada najis ikan. Bila ikan tu mengeluarkan najis, maka bila najis tu berkumpul dalam air, dalam akuarium tu, okey, maka najis itu mengandungi kadar amonia yang tinggi. Okey. Jadi yang ketiga ialah menjimatkan ruang dan yang keempat kita dapat menghasilkan dua jenis makanan serentak iaitu ternakan ikan dan juga tanaman sayur-sayuran. Sistem kitaran aquaponik. Di mana dalam sistem aquaponik dia melibatkan tiga benda. Mesti ada tiga benda ini. Okey. Yang pertama mestilah ada ikan. Yang kedua mestilah ada tumbuhan. Dan yang ketiga mestilah ada mikroorganisma. Apakah kaitan ketiga-tiga perkara yang saya sebutkan tadi? Yang pertama, macam yang saya kata tadi, apabila ikan menghasilkan najis, iaitu tahi, maka najis ikan itu mengandungi amonia. Di mana mikroorganisma ataupun bakteria akan mengubah najis ikan yang mengandungi amonia tu kepada nitrat. Nitrat tu bermaksud ialah baja. Jadi bila mikroorganisma mengubah najis ikan tu kepada nitrat, maka nitrat itu akan disedut ataupun diserap oleh tumbuhan kerana tumbuhan iaitu sayur-sayuran dia memerlukan nitrat dan juga baja untuk dia membesar. Jadi begitulah dia putaran sistem kitaran aquaponik. Okey. Kalau kita lihat raja di sebelah kanan ni, di mana dalam tangki ikan ni ada najis ikan yang mengandungi amonia, maka air dalam tangki ikan tu dipam naik ke penapis bayur dan dekat sini mikroorganisma akan menukar amonia kepada nitrat
dan kemudian nitrat tersebut akan dialirkan ke pokok dan pokok sayuran akan menyerap nitrat dan kemudian air tadi akan masuk balik ke dalam tangki ikan sebagai air yang bebas nitrat, yang bersih, yang tak ada nitrat lagi. Okey, itu dia, iaitu sistem kitaran aquaponik. Seterusnya, aquaponik terbahagi kepada dua teknik. Yang pertama ialah aquaponik secara takungan. Bermaksud aquaponik ini dilakukan dalam satu bekas yang sama, iaitu kolam, tangki dan juga bekas tanaman ni dalam satu bekas yang sama. Ini contohnya. Dan juga aquaponik juga boleh dilakukan dengan kaedah secara kitaran. Kitaran bermaksud dia mempunyai dua bekas yang berasingan, iaitu tangki ikan dan juga bekas tanaman tu asing, dia tak sama. Kita dapat lihat dalam gambar rajak ini, kalau aquaponik secara takungan, bekas tanaman dan juga tangki ikan dalam satu bekas yang sama. Manakala dalam aquaponik secara kitaran, bekas ikan dan juga bekas tanaman dia mempunyai bekas yang berlainan, dia tak sama. Baiklah, seterusnya, rangka bentuk sistem aquaponik kita terbahagi kepada tiga. Yang pertama ialah dipanggil sebagai sistem raft ataupun sistem rakit. Ini yang paling senang lah. Di mana sistem raft ini dia menggunakan rangka bentuk sistem aquaponik secara tapungan. Okey. Di mana kalau kita lihat kat dalam gambar rajah ini, kita ada bekas ikan, kemudian bekas tanaman diletakkan di atas bekas ikan dan juga pam akan mengepam air, naik ke bekas tanaman. Di mana sistem rakit ni ialah tanaman yang diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar terendam di dalam air. Maksudnya letak aje kat atas ni cukup. Kamu tak perlu gunakan dua bekas. Selalunya dekat bekas tanaman tu kita akan gunakan styrofoam ataupun gabus, ataupun bahan yang boleh terapung kat atas air lah. Di mana kelebihan sistem raft ini ialah akar tumbuhan boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara langsung. Maksudnya di sini bila akar itu terendam terus ke dalam tangki ikan, maka akar itu dapat menyerap terus nitrat yang dihasilkan. Ini menjadikan tumbuhan lebih cepat tumbuh berbanding dengan sistem lain. Baiklah, itu ialah sistem raft yang pertama. Yang kedua ialah sistem EBB and flow. Ini dia. Di mana kalau kita lihat sistem EBB and flow ini dikenali juga dengan sebagai sistem pasang surut. Di mana dia menggunakan kaedah apa? Kaedah aquaponik secara kitaran, dua bekas yang berbeza, tangki ikan dan juga bekas tanaman. Di mana dalam sistem EBB and flow ni kalau kamu lihat, dia menggunakan satu alat yang dipanggil sebagai lonceng sifon atau bel sifon. Di mana lonceng sifon ni dia akan mengawal aras air yang naik ke dalam bekas tanaman. Kalau kita lihat dalam gambar rajak ini, apabila pam mengepam air ke dalam bekas tanaman, kemudian air penuh, bila air itu dah penuh, maka lonceng sifon akan terbuka dan air tersebut akan keluar ikut pipe overflow di sini. Maksudnya dekat sini, air itu akan naik, turun. Naik, turun. Itu ialah sistem EBB and flow. Di mana dekat sini, bezanya ialah pelampung akan menghentikan aliran air apabila sudah penuh, sedangkan lonceng sifon akan mengeluarkan air jika sudah penuh. Dekat sini kita lihat sistem EBB and flow ini ialah sistem aquaponik yang sederhana jika dibandingkan dengan sistem raft dan sistem NFT. Ini di gambar bawah ni, ini ialah dia punya lonceng sifon ataupun bel sifon. Baiklah. Rangka bentuk aquaponik yang ketiga. Ini bentuk lonceng sifon ni lah. Dan mengawal aras air itu, bila air itu dah penuh, dia akan buang air tersebut. Bila air itu dah kurang, air masuk, dia akan tutup pipe alur keluar ni. Seterusnya ialah sistem yang ketiga ialah sistem NFT atau dipanggil sebagai Nutrient Film Technique. Di mana dalam sistem NFT ni dia menggunakan rangka bentuk aquaponik secara kitaran. Ini bekas ikan dan juga ini ialah bekas tanaman. Di mana sistem ini tidak menggunakan media penanaman dan akarnya menyentuh lapisan air yang mengalir. Kalau kita lihat dalam gambar rajak ini, apabila pam mengepam air ke dalam bekas tanaman, maka air itu akan masuk ke dalam bekas tanaman dan dia akan mengalir di bahagian bawah sahaja secara minimum.
Maksudnya yang kena dekat air ni cuma akar sajalah, dia tak terendam seperti sistem EBBN flow yang rendam kering ataupun sistem raft yang terendam sepenuhnya. Jadi mana dalam sistem EBBN flow, air yang mengalir tidak boleh bertakung dan sentiasa mengalir dengan cepat. Kalau kita lihat dekat sini, air dia tak penuh seperti dalam sistem EBBN flow. Dia cepat terus mengalir turun. Dan kelebihan sistem ini ialah air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sedikit. Dia perlu air sedikit saja, tak perlu air penuh bekas tanaman ni. Okay, baiklah, itu ialah tentang reka bentuk sistem aquaponik sedia ada. Seterusnya kita lihat kepada kelebihan. Apakah kelebihan sistem raft, apakah kelebihan sistem NFT dan juga apakah kelebihan sistem EBBN flow. Jadi mana dalam kelebihan sistem raft, kalau kita lihat ialah yang pertama, akar dapat menyerap nutrien secara terus daripada air. Yang kedua, tanaman tumbuh lebih cepat dan produktiviti sistem lebih tinggi. Maksudnya pengeluaran sayuran tu kita dapat lihat lebih banyak dengan menggunakan sistem raft. Dari segi kelemahan dia di mana disebabkan oleh sistem raft ni bahagian akar tanaman sayuran tu sentiasa terendam, maka akar tersebut boleh terdedah kepada serangan bakteria yang menyebabkan akar mudah reput. Di mana apabila akar mudah reput, maka tumbuhan itu akan mati. Dan juga akar yang terendam dalam air adalah sesuai untuk perkembangan bakteria patogenik. Maksudnya air dalam tangki ikan tu, kalau kita tak kawal, maka akar tumbuhan tersebut akan dijangkiti dengan penyakit. Itu ialah risiko ataupun kelemahan yang ada dalam sistem raft. Seterusnya ialah sistem EBBN flow. Di mana dalam sistem EBBN flow, biji benih boleh terus ditanam. Maksudnya, sebelum tumbuh daun ni, kita boleh ambil biji benih, kita terus tanam di sini. Boleh. Tetapi dalam sistem raft, tak boleh. Biji benih kena tanam tempat lain. Dah tumbuh daun, baru pindahkan ke dalam sistem raft. Tetapi berbeza dengan sistem EBBN flow. Boleh tanam terus kat situ. Jadi mana media yang digunakan bukan tanah, tetapi media dia ialah batu kerikil atau hidroton atau media penanaman yang sesuai. Sekejap lagi saya akan terangkan. Manakala kelemahan sistem EBBN flow ialah yang pertama, dia memerlukan bekalan elektrik berterusan 24 jam. Kalau kamu padam saja bekalan elektrik, maka pam ni tidak boleh mengepam air ke atas. Jadi kalau dalam tempoh yang masanya lama, pokok yang ada dalam sistem EBBN flow ni akan matilah sebab air tak naik ke bekas tanaman. Itu dia kelemahan dia. Yang kedua ialah penekanan dalam menyelenggara loceng sifon, kerana sekiranya loceng sifon di sini dia gagal berfungsi, maka dia boleh menyebabkan air melimpah keluar dan ikan akan matilah sebab apabila pam mengepam air semua ke bekas tanaman ni loceng sifon tak berfungsi, maka air akan keluar daripada atas dan air yang ada kat dalam akuarium ni ataupun tangki ikan akan kering dan akhirnya ikan akan mati. Itu kelemahan dia. Okey. Dan seterusnya ialah sistem yang ketiga ialah sistem NFT. Okey, di mana kelebihan sistem NFT ni ialah dia menggunakan air yang sedikit, pam yang kecil digunakan sebab dia tak perlu pam air yang banyak, gunakan pam yang power dia kecil je cukup. Okay. Dan juga yang ketiga, produktiviti tidak setinggi sistem raft tetapi cukup untuk memberikan hasil yang memuaskan. Manakala dari segi kelemahan, sistem NFT memerlukan penapis kerana media penanaman tidak mampu menapis. Dan juga dalam sistem NFT, kita tak boleh semai biji benih dekat dalam ni. Dia sama macam sistem raft. Semai biji benih ke tempat lain, dah tumbuh daun, baru pindah ke dalam sistem NFT atau sistem raft. Okey. Baiklah pelajar, seterusnya dalam sistem aquaponik, apakah benda yang kita perlukan? Bila kita cakap aqua, iaitu tanaman, iaitu hidupan air, ponik ialah tanaman, mestilah kita perlukan bekas tanaman dan juga tangki ikan. Yang lain apa yang kita perlukan? Kita lihat. Yang pertama ialah tangki ikan ataupun akuarium. Seperti biasa, kita gunakan dia untuk menternak ikan kat dalam ni. Di mana jumlah ikan yang diternak mengikut kepada kapasiti tangki yang disediakan. Okey. Sama ada nak gunakan kolam simen ke, nak guna akuarium ke, nak guna kolam fiberglass ke, dan plastik ke, terpulang. Ikut keselesaan dan juga ikut kesesuaian. Okey. Yang kedua, komponen yang kedua ialah bila kita ada
tangki ikan mestilah kita ada bekas tanaman. Di mana bekas tanaman tu untuk kita tanam sayur-sayuran. Ini contohnya lah. Okay, yang ketiga, okey, bila sebut aquaponik, ponik maksudnya dia tidak menggunakan tanah, maka kita akan tanam sayuran tersebut dengan menggunakan media tanaman seperti yang saya tunjukkan di sini. Sama ada batu kerikil atau root wall atau perlite atau kokopit atau hydroton. Ini hydroton. Okey. Nanti bila kita buat projek kat sekolah akan datang, kita akan buat dengan menggunakan hydroton. Okey. Di mana fungsi media tanaman ni untuk memegang tanaman agar dapat tumbuh dengan subur. Okay, seterusnya, seperti biasa kita perlukan sistem pepaipan untuk menyalurkan air. Okey, gabung paip seperti biasa. Okay, pam air. Okey, di mana pam air ni kita gunakan untuk memindahkan air daripada tangki ikan ke bekas tanaman. Bergantung kepada kaedah reka bentuk yang kamu gunakan. Sekiranya kamu gunakan sistem raft, adakah kamu perlukan pam air? Setakat kamu gunakan letaknya ke atas akuarium tu, kamu tak perlu gunakan pam air. Okey, tetapi sistem ebb and flow dan juga sistem NFT wajib gunakan pam air. Okey, itulah perbezaannya. Seterusnya ialah penapis, di mana penapis ni kita nak tapis jal. Okey, di mana penapis ini dapat menjamin kualiti air yang baik serta mengelakkan pam daripada tersumbat. Sekiranya sistem raft kita nak gunakan penapis, kita nak gunakan pam, boleh, tak ada masalah. Di mana pam tu kita akan sambung dengan penapis dalam sistem raft. Okey, itu dia. Okay, baiklah. Jadi itu saja penerangan saya pada hari ini. Okey pelajar, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi. Bye.